Kita ketemu lagi dalam Bicara Agro. Kita nak cerita mengenai biofilter. Perlukah oksigen dipam dengan kuat? Bagaimana cara pergerakan kewan? Jom kita saksikan di dalam biofilter. Jadi sebelum kita nak cerita mengenai biofilter, kita tengok dulu dalam sistem RAS seperti yang setelah video-video sebelum ini. Okey, dalam RAS adanya taki utama, adanya mechanical filter, biofilter, sun filter ataupun saya panggil tong nombor 1, filter nombor 1, filter nombor 2, filter nombor 3. Okey, cuma kali ini ramai yang bertanya saya mengenai di dalam kewan, di dalam biofilter. Adakah ia perlu dipam dengan oksigen dengan kuat? Berapa kuat oksigen tersebut? Apa bahan-bahan yang ada dalam biofilter? Jom kita buka tudung biofilter. Okey, itulah keadaan biofilter. Biofilter yang ada dalam sistem RAS yang telah saya dah upgradekan sebelum ni. Agak perlahan pump dia. Kali ni saya telah mendapat satu sentuhan barulah. Sentuhan baru iaitu menggunakan pump oksigen ataupun aerator dengan lebih kuat, iaitu pump 100 liter per minit ataupun 140 liter per minit, 100 watt. Jom kita zoom dekat. Inilah keadaan biofilter. Dalam biofilter tu yang kita nampak sekarang adalah kewan. Dan bagaimana cara biofilter ini dibuat, mungkin saya akan buat satu video khusus, iaitu pemasangan biofilter, sistem mechanical filter, sump tank, dan juga orang kata sistem water. Water itu lebih pada mechanical filter lah. Okay, cuma kali ini kita tengok biofilter. Berapa kuat pump oksigen kena masukkan ya. Okay, saya menggunakan pump yang kuat tadi seperti saya beritahu, 140 liter per minit. Memang cukup kuat. Bermaksudnya setiap seminit tu 140 liter tu isi padu lah. Isi padu angin yang dipam masuk ke dalam aerator ni. Cuma bila saya menggunakan pump yang besar, saya pakai banyak point. Cuma dalam untuk biofilter yang ini, untuk set yang ini, satu set yang ini, saya menggunakan dua aerator inilah. Berbola, bukan bola. Ini batu untuk pump oksigen. Saya menggunakan dua sahaja dan saya masuk rapat ke dasar. Okey, terus masuk, dan itulah pergerakan dia. Kalau boleh kita nak pergerakan dia sekata semuanya supaya tidak terlindung di situlah. Jadi kemasan masuk tadi kita adjust lah supaya batu tu bergelombang, macam itulah, berkocak kepada keseluruhan. Okey, itu yang kita nak. Permulanya dalam biofilter ni, oksigen memang cukup kuat. Sebab ketujuan biofilter ni adalah untuk membiakkan bakteria, dan bakteria dalam ini memerlukan oksigen. Jadi kita kena kuat. Dan juga kewan, ini kewan ni adalah sebagai perumah kepada bakteria. Bakterianya yang kita tak nampak lah. Bakteria tu adalah sebahagian daripada untuk mengurai amonia kepada nitrit kepada nitrat. Yang itu yang kita masukkan dalam ni. Saya masukkan dalam ni bakteria. Ada juga video sebelum ni saya masukkan bakteria tersebut. Saya menggunakan probiotik bentuk kapsul sekarang ni. Saya masukkan dalam ni. Okey. Dan dalam ni untuk ni juga saya masukkan nanobreak. Ada kat bawah nanobreak, dan saya masukkan bioball. Sebab yang ini saya dah sendatkan semua kat bawah ni supaya dia berfungsi dengan baik. Tujuan nanobreak dengan bioball tu ada juga perumah. Tapi untuk dasar, untuk di kewan, di permukaan, saya meletakkan kewan tersebut supaya dia berpusing-pusing lah, untuk memberantakkan bakteria baik yang kita biak dalam ni. Okey, tengoklah keadaan biofilter ni. Keadaan oksigen memang cukup kuat.
kita memerlukan oksigen yang kuat supaya yang bertujuan amat oksigen kuat lah. Bila kita menggunakan cuma ada K1, ini K1 ataupun kita menggunakan, ada juga menggunakan bioball ni. Bioball bentuk terpulang pada supplier anda, beli kat mana, ada pelbagai bentuk. Ini semuanya adalah tujuan dah untuk perumah kepada bakteria tak sempat tangkap. Cuma yang ini saya letak sedikit sebab saya tak banyak pakai yang bioball. Sepatutnya kalau tak letak pun tak apa di dalam K1 semut. Nampak sempat tangkap. Tapi kebanyakan saya taruh K1 lah. Okey, untuk K1 ni ada yang tunjuk saya berapa banyak nak pakai dalam satu biofilter. Sebab semua ni adalah berbentuk perangkap kepada bakteria ataupun perumah kepada bakteria. Secara peribadi saya lah, saya menggunakan jumlah air lah, jumlah air kepada isi pedua air tangki kita, sebab kita nak bakteria yang banyak, jadi kita kena letak banyak perumah. Sebab tu saya letak perumah di bawah lah bioring dan juga nano brick, nano biobrick. Itu adalah perumah juga. Okey, jadi berapa banyak? Kalau anda letak sikit, anda tak akan dapat pusaran sebegini. Jadi saya buat nisbah lah. Nisbah 1 kilo K1 dengan isi padu air. Saya menggunakan nisbah. Kalau nak mudah, kita nisbahkan dia sekilo K1 100 gallon air. Okey, kilo K1 100 gallon air. Jadi saya ada lebih kurang 300 gallon air, jadi saya masukkan 3 kilo K1. Cuma sekiranya anda akan nampak bila anda masuk mula-mula K1 di dalam biofilter ni, K1 tersebut dia terapung. Dia tak akan berkocak sedemikian. Walaupun ada oksigen kuat, dia tak akan berkocak begini sebab dia adalah plastik yang masih dalam keadaan yang tidak sebati lagi lah dengan air. Dia akan terapung je. Tapi lebih kurang anda tengok dalam setengah jam ataupun sejam ke atas, K1 ni tersebut akan berkocak seperti beginilah. Seperti begini. Itu maksudnya dia dah stabil dan dia bersedia untuk memerangkap ataupun menjadi perumah kepada bakteria. Nisbah dia secara DIY-nya, saya buat secara DIY. Nisbahnya 1 kilo K1 nisbah dengan 100 gallon air. Cuma sebab kita ni bila DIY, kita pun tak ada data yang lengkap berapa banyak bakteria kata perangkap dalam K1 ni. Cuma kita assume supaya bila kita masukkan dalam tong filter ni, tong biofilter, dia berfungsi dengan baiklah, dapat bergerak dengan sekata. Kalau anda letak terlalu sikit, maksudnya perumah tu sikit, bakteria sikit lah untuk dibiarkan. Kalau anda letak terlalu banyak, mungkin terlalu padat, mungkin pergerakannya akan terganggu. Bukan pergerakan sebeginilah. Okey, jadi itulah antaranya menjawab soalan-soalan kepada yang anda tanya, berapa banyak K1 dan bagaimana oksigen yang diperlukan di dalam biofilter. Tak maaf, sebab semuanya bio ni memang pening lah. Okey, dalam RAS memang kita menggunakan konsep bio. Macam itulah. Bioball, bioring, biofilter. Sebab kita menguraikan amonia yang terhasil daripada sisa najis tu, najiskan untuk diturunkan menjadi satu kandungan lain, iaitu nitrit dan nitrat, dan akhirnya ikan kita sihat. Apabila amonia rendah, ikan sihat, segar, ikan pun aktif dan yang penting bila semua tu berlaku, yang pentingnya bila anda buat ternakan di rumah, air ikan tak berbau. Yang ni yang penting, air ikan tak berbau. Jadi bila di rumah, itu yang utama, tak berbau. Memang tak berbau sebab
kandungan amonia nitrat dapat direndahkan dengan menggunakan konsep bio. Bio ni lah, bio filter ataupun kita menggunakan dalam inilah. Okey. Itu secara ringkas lah untuk saya boleh terangkan mengenai apa yang berlaku yang diperlukan di dalam bio filter. Okey, secara umumnya apabila air tak berbau, ikan sendiri pun tak berbau hanyir, dan juga ikan fresh rasa segar dan sedap. Jadi semua apa yang saya cerita dalam video ni, bagaimana dapat K1, semuanya dah saya letak pada keterangan dalam description. Anda boleh tengok di situ, termasuk link semua bahan-bahan yang saya menggunakan dalam sistem RAS ini. Semua ada K1, BioRing, BioBall, Nano Break, perbagailah semua keterangan bahan-bahan saya telah senaraikan di dalam keterangan description. Jadi inilah hasil daripada bio filter untuk mendapat kualiti ataupun keperluan air yang kita perlukan dalam sistem ternakan ikan kita, terutama sekali ternakan ikan di rumah lah. Sebab kita fokus pada di rumah. Kalau anda fokus kepada komersial, konsep yang sama tapi mungkin tong-tong filter yang agak besar ataupun tong tangki utama pun besar dan sebagainya. Okey, selagi kita bertemu lagi dalam siri Bicara Agro akan datang. Terima kasih menonton. Jumpa lagi.